Okey, kita sambung balik. Kita sambung balik. Ini terapeutik saya macam mana cara nak pulihkan, macam mana cara nak pulihkan kita punya gastrik, okey, ataupun masalah-masalah tadi. Jadi sebelum saya nak cerita FESE, saya dapat tahu bahawa sebenarnya masalah yang saya hadapi sekarang ialah masalah berkaitan dengan keradangan. Okey, keradangan, masalah keradangan. Keradangan ni boleh kita lihat daripada luar lah. Kalau luar tu maksudnya kalau katakan kita ambil pisau, kita potong ikan, terkena dekat kita punya jari, maka nombor satu dia akan bengkak, nombor dua dia akan panas, nombor tiga dia akan luka. Okey, dia akan luka, dan lepas tu luka tu jadi warna hitam, dia jadi darah beku, macam tu lah. Okey, jadi kita pun ambil apa? Ambil aloe vera gel, ambil lah, sapu minyak ke, sapu ubat gigi kan. Yang saya sekarang ni saya dah ni lah, maknanya kalau nak sapu-sapu ni saya sama ada saya guna minyak ataupun saya guna ni lah, gel aloe vera. Okey, jadinya cerita tentang keradangan, cerita tentang keradangan. Jadinya masalah yang saya hadapi sebenarnya adalah masalah keradangan dalaman, keradangan dalaman. Jadi bila adanya keradangan dalaman ni, bila adanya keradangan dalaman ni, kita tak tahu keradangan tu ada di mana. Keradangan tu kalau dia ada di perut, keradangan tu ada di perut, dia akan jadi gastrik lah. Lepas tu keradangan tu naik ke esophagus, dia jadi GERD lah. Naik lagi sampai ke kepala, dia akan jadi anxiety apa semua sekali lah. Jadinya cerita tentang keradangan lah, cerita tentang keradangan, dan spesifik cerita tentang keradangan ni dan keradangan di sistem pencernaan kita ni, ada satu term dia panggil leaky gut lah. Leaky gut, maksudnya leaky gut ni usus, yang ni ada kaitan dengan sistem pencernaan. Tadi dekat perut ada keradangan. Yang keduanya, keradangan juga boleh berlaku pada usus. Keradangan juga boleh berlaku pada usus yang selalu dipanggil sebagai leaky gut. Okey, leaky gut ni maksudnya lapisan-lapisan dekat usus ni, pada asalnya dia rapat macam ni, pada asalnya dia rapat macam ni, tiba-tiba dia dah terlonggar. Sedangkan usus ni dia punya apa, tujuan usus ni dia berfungsi untuk menyerap zat-zat, vitamin, minerals, apa semua sekali kan, apa zat pada karbohidrat, zat pada protein, zat pada lemak, apa semua sekali, yang tu diserap untuk dijadikan asid amino, untuk dijadikan fatty acid, untuk dijadikan tenaga, untuk diserap mineral dengan vitamin. Jadinya bila usus tu dia dah agak longgar, lapisan usus tu dia dah agak longgar, maka dari segi penyerapan ni, dia dah tak sempurna, dan akan ada bahan-bahan luar, bahan-bahan yang tak terkeluar daripada usus tu. Akan ada bahan-bahan asing terkeluar daripada usus tu yang menyebabkan yang menyebabkan badan kita nampak benda tu adalah musuh. Sedangkan benda tu keluar daripada lapisan usus. Sedangkan benda tu terkeluar daripada lapisan usus, dipanggil leaky gut kan. Dan akhirnya antibody badan kita menyerang semula bahan asing tu, dan dan apa yang berlaku ialah dia tersilap serang. Dia tersilap serang. Dia ingat antigen, dia ingat virus, dia ingat bakteria dan sebagainya. Rupanya makanan, benda asing, dia nampak benda asing tu makanan yang tak dapat dicerna tak dapat diproses dalam usus lah. Itulah yang dipanggil leaky gut. Leaky gut pun adalah satu keradangan. Leaky gut pun adalah satu keradangan. Jadinya keradangan dalam badan ni dia boleh berlaku di mana-mana. Dia boleh berlaku di mana-mana. Jadinya saya sambung balik saya punya cerita. Jadinya saya dah bagi tahu pada anda semua bahawa sebelum ni saya ada masalah gastrik, saya ada masalah migraine, saya ada masalah resdung, saya ada masalah brain fog. Masalah brain fog ataupun bela, pergi kerja bela. Bela tak tahu, balik kerja tahunya pergi kerja dengan balik kerja. Lepas tu masalah keletihan melampau.
masalah kelitihan melampau. Jadinya yang saya faham, perkara ni ialah disebabkan oleh keradangan dalaman. Okey, keradangan dalaman. Jadinya kalau keradangan luar tu ataupun lebam di luar, bengkak di luar, tercedera di luar, kita boleh rawat. Tapi yang belah dalam ni kita tak, maknanya kita tak tahu macam mana nak rawat untuk diri kita sendiri, kecuali kita pergi ke hospital, buatlah endoskopi ke, masuk kamera dekat kita punya usus ke, masuk kamera dekat kita punya paru-paru ataupun kita punya esophagus ke, macam tu baru kita tahu adanya berlaku keradangan ataupun mungkin ada bengkak, ada kecederaan dan sebagainya. Jadi ubat di hospital, ubat di klinik, ubat di farmasi itu adalah satu perkara yang perlu kita jumpa dengan doktor-doktor. Tapi walaupun pun ada juga doktor-doktor dalam bidang functional medicine yang dia kata it's better kita prevent dan cure lah. Better kita prevent dan cure. Ingat tak zaman kita kecil-kecil dulu, zaman kita kecil-kecil dulu, kita kurang ada penyakit-penyakit gastrik apa semua sekali. Sebab pada masa tu sistem badan kita kuat. Tapi disebabkan oleh pemakanan kita, disebabkan apa yang kita sedut, disebabkan bahan kimia yang kita letak dekat kulit kita, sabun ke, minyak wangi ke yang kita letak, semua benda tu menyerap dan dianggap sebagai, kalau benda tu ada bahan kimia dan dia dianggap sebagai bahan asing lah, sistem badan anggap sebagai bahan asing ataupun sebagai toksin dan sebagainya. Jadi benda tu perlu kita perlu kita rawat, perlu kita elakkan. Okey, jadinya saya nak cerita tentang macam mana saya cure, saya pulihkan diri saya daripada gastrik, migraine, sedong dan yang lain-lain lah, athlete foot. Macam mana saya pulihkan. Jadi saya simpulkan begini. Jadinya nombor satu, saya menggunakan kaedah FESE. FESE. Jadinya fasting, exercise, sleep, eating. Okey. Saya pun terfikir, macam mana aku nak fasting sedangkan aku selalu lapar, craving. Jadi orang yang gastrik ni dia ada masalah, kadang-kadang dia cepat lapar, okey, dia cepat lapar. Jadi mulakan, kalau kita nak mulakan kita punya fasting ni, therapeutic fasting ni, kita mula waktu malam. Jadi puasa Ramadan, puasa sunat itu kita dengan Allah, okey, dan itu adalah untuk kesihatan kita. Tapi kalau nak belajar therapeutic fasting atau puasa untuk sihat ni, okey, jadinya caranya yang paling mudah ialah kita akan makan hanya bila ada matahari keluar. Maknanya makan waktu siang. Okey, start daripada maghrib ataupun petang tu kita dah tak makan. Sebab apa? Sebab orang yang suka makan malam, dan selepas dia makan malam, cepat masa dia untuk tidur. Maknanya katakan dia makan pukul 9, pukul 10 dia tidur, yang itu ada masalah. Yang tu memang akan memberi masalah, sebab kita tak bagi sistem penghadaman kita ni cernakan makanan tu, dan dia akan ada masalah dan jangka panjang dia lah. Itulah yang menyebabkan gastrik, GERD, anxiety. Jadi jarak antara makan malam dengan tidur tu terlalu singkat. Jarak antara makan malam dengan tidur tu terlalu singkat. Jadinya sekarang ni kita nak buat fasting ialah, caranya ialah waktu siang je kita makan. Nanti sampai pukul 6 ataupun sampai pukul 7 tu kita stop makan. Malam tu kita tak makan. Kita cuma minum air kosong. Sebab pada masa tu lah sistem penghadaman, sistem pencernaan badan kita tu dia nak clearkan semua sekali apa yang kita makan. Okey, dia nak clearkan semua sekali apa yang kita makan. Okey, dan dia nak rest. Sebab selepas 12 jam tu baru dia boleh buat benda lain. Penghadaman dia perlu 4 hingga 6 jam macam tu kan. Selepas tu dia nak rest. Maknanya sistem penghadaman ni dia nak rest. Bila dia nak rest tu, maksudnya
dia akan buat aktiviti-aktiviti selain daripada pengharaman tu, yang tu aktiviti baik pulih lah. Rest ni maksudnya dia akan buat aktiviti baik pulih pula lah. Jadi saya memulakan saya punya fasting, therapeutic fasting ni, maknanya katakan pukul 6, esok tu pukul 8 baru kita makan. 6 petang kita dinner, okey. Jadi 8 malam, 6 petang kita dinner, 8 pagi baru kita sarapan. Dekat situ dah ada 14 jam kita puasa. Tapi bukanlah puasa Ramadan atau puasa sunat. Ini tak ada kaitan dengan yang Islam punya lah. Okey, itu puasa. Jadinya ada masa untuk kita punya sistem pengharaman ataupun sistem pencernaan kita ni rest. Okey. Macam mana? Okey tak? Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, jadinya selepas saya resign tu, jadinya yang keduanya saya cuba dekatkan diri saya dengan matahari pagi . Dengan matahari pagi. Kalau ikut Dr. Hafiz Sulaiman, matahari pagi ni bagi kita vitamin D secara semula jadi. Vitamin D ni ditugaskan untuk beberapa perkara, salah satunya untuk meningkatkan sistem imun badan kita. Yang keduanya, satu lagi benda, bila badan kita terkena cahaya matahari, badan kita terkena cahaya matahari, dia ada satu hormon, ada satu biokimia dalam badan dipanggil serotonin tau. Serotonin ni membuatkan kita rasa happy, kita rasa bahagia, kita rasa lebih ceria, lebih bersemangat. Kebanyakan mereka-mereka yang bekerja ni, mereka bekerja di dalam pejabat, dan balik itu mungkin pukul 5, pukul 6, lepas tu dia nak rehat. Dia tak jumpa cahaya matahari. Dia cuma jumpa cahaya lampu dengan aircon. Okey, dia jumpa cahaya lampu dengan aircon. Itu menyebabkan memang kesenjangan kepanjang dia, kita imun badan kita semakin lemah dan kita semakin tak ceria. Okey, itu dia. Jadinya nak kena ada masa untuk saya, untuk yang mendengar ni, kena pada cahaya matahari. Okey. Sistem imun dan satu biokimia yang akan dikeluarkan bila terkena cahaya matahari adalah serotonin. Okey. Bila serotonin keluar, barulah malam tu akan keluarnya pula melatonin. Melatonin adalah masa untuk tidur, dia akan keluar. Serotonin ni masa waktu siang dia akan bekerja dan dia akan lebih efektif kalau dapat cahaya matahari. Jadinya antara aktiviti-aktiviti senaman yang saya buat, antara aktiviti senaman yang kita buat, biasa-biasanya kita buat brisk walk je lah. Berjalan 10,000 langkah, kalau tak dapat 5,000 langkah. Kalau tak sempat juga, maknanya kita duduk dekat rumah, kita buat swing hand ataupun ping shui. Ping shui ni maksudnya kita hayunkan tangan kita, ping shui. Jadinya kalau tuan-tuan boleh Google, boleh tengok dekat YouTube, banyak kelebihan-kelebihan Ping Shui. Ping Shui ni diamalkan oleh orang-orang Cina lah. Hayunkan tangan, maknanya hayunkan tangan, Ping Shui. Okay, hayunkan tangan tu lebih kurang dalam 10 minit rest, 10 minit rest, 10 minit rest, 30 minit, okay, settle. Nanti buat lagi. Ping Shui, dia panggil Ping Shui ataupun hayunkan tangan. Swing hand, swing your hand. Jadi bila kita swing kita punya hand, jadi kita punya perut ni akan bergerak. Bila kita swingkan kita punya hand macam ni, ni tak ni lah. Jadinya perut kita bergerak. Bila perut kita bergerak, maknanya sistem pencernaan dalam perut tu dia akan aktif lah. Okay? Usus kita akan aktif balik. Okay? Itu. F tadi adalah fasting. E tu dari segi exercise. Kena cahaya matahari, buat brisk walk. Ini untuk orang-orang yang memang betul-betul tak larat tau. Kalau nak masuk gym boleh juga kan. Dan satu lagi saya amalkan Ping Shui. Okay, Ping Shui ni hand swing lah, hand swing. Okay. Yang seterusnya, pada waktu malam kita kena jagalah kita punya tidur. Sekarang ni cuma sekarang ni saya tak jaga sangat, tapi saya nak nasihatkan diri saya, okay, dan nasihatkan semua untuk waktu malam kita kena tidur awal lah. Waktu malam kita kena tidur awal, sebab kita nak dapatkan satu dipanggil hormon lah, satu hormon melatonin. Hormon melatonin ni adalah hormon antioksida. Okey, yang mana waktu tu dia baik pulih kita punya sistem badan kita. Jadinya tidur awal di kawasan yang di tempat yang agak sejuk,
di tempat yang tidak ada cahaya lampu, dan keadaan yang sunyi. Pada masa tu melatonin akan keluar dengan sangat banyak. Hormon dalam badan ni, hormon melatonin dia akan keluar dengan sangat banyak. Yang tu. Jadinya hormon melatonin penting lah untuk kita betul-betul rest. Untuk betul-betul kita rest, dan hormon melatonin akan bekerja sebagai sebagai dia akan repair kita punya sistem badan. Yang tu. Cuma memang ada dalam keadaan-keadaan tertentu, ramai kawan-kawan dekat sini yang dia tak boleh nak tidur. Waktu malam dia tak boleh nak tidur. Macam mana? Saya pernah alami keadaan di mana kita tak boleh tidur malam. Mungkin pada waktu siang tu kita ada minum kopi ataupun minum teh ataupun buat sesuatu perkara yang menyebabkan kita tak boleh tidur malam. Jadi apa tips? Apa tips kita nak supaya boleh tidur malam ni? Supaya kita boleh awal tidur malam. Jadinya antara tips yang saya gunakan ialah nombor satu, rendam kaki dengan garam bukit, dengan garam Himalaya. Dia garam tu besar-besar sikit lah. Garam dekat dapur, garam Himalaya tu pun boleh juga. Itu satu. Cuba rendam kaki kita dengan garam, garam Himalaya, dengan garam Himalaya. Ataupun kalau tak boleh nak tidur juga, ada satu benda dekat farmasi. Dia sejenis garam juga. Nama dia adalah Epsom salt. Epsom salt. EPSOMSALT. Epsom salt. Saya dah amalkan menggunakan Epsom salt ni. Maknanya kita rendam kaki kita dengan Epsom salt. Cepat tidur. Cepat sangat tidur. Epsom salt. Dia dekat farmasi, dia dalam kotak, lebih kurang dalam bawah RM10 lah, macam tu lah. Jadi bukan untuk dimakan lah, untuk direndam pada kaki kita. Epsom salt. Epsom salt. Cuma sekarang ni ada satu lagi saya gunakan magnesium chloride lah. Yang tu memang sembuh ya. Sembuh terus. Magnesium chloride. Magnesium ni rupanya banyak benda yang perlu banyak badan ni sangat-sangat memerlukan magnesium. Sangat-sangat memerlukan magnesium. Magnesium bukan hanya sekadar kita beli pil magnesium tu. Jadinya magnesium ni pun boleh menyerap kita menyerap daripada kita punya kulit. Sebab itu kita gunakan Epsom salt, magnesium chloride ataupun magnesium sulfate, ataupun garam Himalaya apa semua sekali tu, sebab kita nak dapat serapan. Serapan tu masuk ke dalam badan kita supaya dalam lebih kurang dalam 300 ataupun 400 enzim biokimia dalam badan kita tu dia akan aktifkan baliklah magnesium ni. Pada asalnya dia ada dalam sayur, dia ada dalam sayur, tapi disebabkan zaman sekarang ni sayur datang daripada Cameron, datang daripada Thailand apa semua sekali. Jadi sayur tu dah ada apa dia panggil, racun serangga, racun rumput, ada baja kimia. Ini dia dah kurang lah magnesium. Ini kalau nak magnesium lebih kena ambil sayur, cumanya sayur pastikan organik, ataupun kita nak dapat tidur yang lena, ialah kita gunakan Epsom salt ataupun garam Himalaya ataupun magnesium chloride, lebih kurang macam tu lah. Magnesium chloride, macam tu. Yang itu boleh tidur. Okay. Dan yang terakhir sekali, jadi F fasting, E adalah exercise, S ni adalah sleep, dan E ni adalah eating. Eating yang last sekali. Eating last sekali. Sebenarnya apa yang saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan adalah satu perkongsian yang saya dapat daripada doktor-doktor functional medicine, yang dia bagi tahu macam mana kita nak reduce keradangan dalaman badan kita. Keradangan dalaman badan kita. Okey, antara masalah keradangan ni macam itulah, angin, pening kepala, sakit kepala, menguap selalu, sendawa selalu, lepas tu kejap-kejap lapak, kejap-kejap craving, kan? Tak boleh. Okey, tak boleh tak lapak, tak boleh apa dipanggil? Tak boleh tak lapak selalu, kan? Craving. Okey. Craving pun dia ada kaitan dengan yang terakhir ni, dengan cara kita makan. Cara kita makan. Sebelum ni saya ada bagi tahu tuan-tuan. Jadinya saya memang minat air gas.
Saya minat Milo Ais, saya minat kopi lah, kopi 3 in 1. Jadinya bermula daripada situ, keradangan ni boleh tercetus disebabkan terlalu banyak sangat makan gula lah sebenarnya, makan gula. Sebab gula ni memang dia pencetus keradangan. Selain daripada tu, gula juga menyebabkan insulin kita bekerja sangat teruk, hormon insulin dalam badan kita bekerja sangat teruk, dan akhirnya hormon insulin tu jadi malas, dan menyebabkan dalam blood kita, dalam darah kita ada sugar yang banyak lah, ada sugar yang banyak. Kalau Dr. Eric Berg bagi tahu, Dr. Eric Berg cuma bagi tahu, dia kata sepatutnya satu masa kita cuma perlukan dalam 4-5 gram gula saja supaya badan kita boleh berfungsi dengan betul. Jadi dia kata gula, kita ingat kita dah tak minum air manis, kita boleh terlepas. Sebenarnya sama ada nasi ke mi ke apa-apa juga karbohidrat, dia juga boleh menghasilkan gula. Dia juga boleh menghasilkan gula. Jadi kena reduce kita punya pengambilan nasi, mi, apa-apa yang berkaitan dengan karbohidrat, roti pun sama juga. Jadi yang saya pantang dua. Nombor satu, saya pantang air manis, pantang gula. Yang keduanya, saya pantang inilah, mana roti biskut memang kita tak ambil, kita hanya makan nasi. Yang keduanya, disebabkan perut kita dah sensitif, dah ada keradangan apa semua sekali, sup lah, maknanya kita makan sayur yang buat sayur air, masak air ke masak air buat sup ke, sebab dalam sup tu biasanya dalam sup kita letak ayam ataupun kita letak daging, dekat situ ada sikit protein, dan protein ni kita perlukan sebagai bila masuk dalam badan kita, dia jadi amino acid. Dia tu sebagai apa, sebagai baik pulih lah, baik pulih kita punya kecederaan kita, keradangan dalam badan tu. Jadinya dari segi makanan ni, maknanya kita seolah-olah jadi baby balik sebab banyak sangat benda sensitif. Kita buat masak air je, ikan masak air, ataupun masak asam apa panggil, masak singgang, macam itulah. Dan makan makanan yang lembut lah, makan makanan yang lembut. Sebab kadang-kadang daging pun kadang-kadang liat, ada makanan liat tu kalau makan mesti sensitif, mesti akan migraine. Makan benda-benda yang susah nak hadam ni, dia akan menyebabkan dia akan menyebabkan migraine. Itu dari segi pemakanan. Jadinya ada benda yang kita pantang gula, pantang roti kat kedai tu, sebab gula dan gandum ni sebenarnya kalau dia punya tumbuhan tu dah bagus dah, tapi sebab dia ni diproses sampai tahap bleaching, sampai dimasukkan pemutih apa semua sekali, maknanya dia dah tak elok, dan dia juga adalah bahan yang mencetus keradangan. Bahan yang mencetus keradangan. Jadinya saya ambil sup, saya makan macam baby apa semua sekali, dia lebih banyak air. Dan yang terakhir sekali adalah makanan tambahan lah. Kita kena cari superfood, makanan tambahan, superfood. Cuma saya dah amalkan sejak tahun lepas lagi. Maknanya saya amalkan makan, minum pati aloe vera, pati aloe vera. Jadi inilah ni. Ini pati aloe vera ni. Jadi sebab pada aloe vera ni ada 3 perkara yang penting lah. Pertama sekali lignin. Lignin ni maksudnya dia akan sediakan sistem usus kita dengan nutrisi-nutrisi yang boleh tembus sampai ke sel, yang boleh dia boleh membawa nutrisi-nutrisi itu sampai ke tempat yang diperlukan. Jadi kalau kita ambil aloe vera ni, anda akan tengok, saya tengok kulit saya, kulit kita semakin ni tau, kulit semakin elok walaupun tanpa TikTok. Kulit semakin elok, kulit semakin licin. Mana-mana yang ada masalah kulit, contoh eczema, psoriasis, ataupun dekat kepala ni ada apa yang kepala tu putih-putih tu kan, yang putih-putih dekat kepala tu kan, jadi elok sangat lah ambil aloe vera. Minum pati aloe vera.
Selain daripada itu ada juga makanan tambahan. Maknanya kalau sayur ni, kalau Dr. Iba kata 5 hingga ke 9 hidangan. Susah tu. Kita ni nasi goreng berapa je dia punya sayur kan. Jadinya nak kena ada ni jugalah, nak kena ada suplemen yang berasaskan sayur. Contohnya ambil wheatgrass, barley grass, alfalfa. Okey. Itu maknanya itu benda-benda tu mungkin ada dalam klorofil, ataupun saya ambil inilah. Saya ambil ini memang kalau kita inilah, ini tambahan untuk sayur lah kan. Maknanya kena ambil sayur. Sayur ni nak dapatkan kita punya vitamin dan mineral daripada sayur. Cuma ini tambahan. Kalau sayur kita ambil 5 sajian hingga 7 sajian ataupun sampai 9 sajian, yang tu tak ada masalah lah. Tapi kalau ambil kurang daripada tu, kita kena cari suplemen sayur lah. Suplemen sayur. Dan satu lagi, sekiranya masa saya craving gitu, masa saya craving, maknanya malam craving, malam jadi lapar. Jadi memang kita ada siapkan kurma lah. Saya siapkan kurma. Maknanya sekurang-kurangnya kalau betul-betul lapar, ambil kurma. Lepas tu kalau betul-betul rasa nak craving sangat, ambil madu. Itu. Ambil kurma, ambil madu. Itu kalau betul-betul lapar lah. Maknanya tiba-tiba je tiba-tiba je rasa lapar ataupun rasa menggigil ke kan. Rasa nak makan. Rasa sampai menggigil apa semua sekali. Memang madu dengan kurma ni adalah maknanya sebagai stok. Sebagai stok. Jadinya itu saja. Jadi saya bagi tahu balik, saya simpulkan kat sini bahawa masalah, kalau ada masalah berkaitan dengan gastrik, masalah resdung, masalah angin, masalah migrain, mungkin itu disebabkan oleh keradangan dalam badan kita. Keradangan yang terbesar yang berlaku adalah keradangan yang melibatkan sistem pencernaan, sistem penghadaman kita. Sebab kita selalu gunakan sistem tu untuk kita makan, Jadi kita tak tahu, mungkin dia ada cedera dekat perut, mungkin dia ada cedera dekat esophagus, mungkin dia ada cedera dekat usus. Mungkin dia ada cedera dekat usus. Jadinya macam mana kita pulihkan keradangan? Caranya nombor 1, kena ada masa rehat daripada makan, fasting, therapeutic fasting. Sekurang-kurangnya 12 jam. Itu paling kurang lah. Tapi kalau dah jadi amalan, maknanya bila dah jadi amalan 16 jam puasa pun tak ada masalah. Sebab kita habis dinner kita pukul 6, jadinya pukul 10 kita boleh makan balik. Itu kalau betul-betul bila perut kita dah kuat dah. Okey. Yang keduanya exercise lah. Exercise perlu dapatkan cahaya matahari. Okey. Dari yang seterusnya, exercise yang mudah, brisk walk, berjalan. Tapi nak berbasikal boleh je. Satu lagi ping shui. Hand swing maksudnya dia boleh menggerakkan kita punya sistem perut kita, sistem pencernaan kita, dengan kita menggerakkan kita punya tangan ni, dengan kita menggerakkan, maknanya dia membantu sistem pencernaan. Okey, yang seterusnya kena tidur awal lah. Jadi antara pukul 10-11 tu sepatutnya dah masuk tidur lah. Kalau siapa-siapa yang ada masalah tak boleh nak tidur, boleh gunakan garam Himalaya. Maknanya basuh kaki, berendam dengan garam, rendam kaki dengan air suam, letak garam Himalaya ataupun letak Epsom salt, ataupun belilah magnesium chloride. Yang tu memang insya-Allah boleh tidur. Sebab tidur ni akan keluarnya hormon melatonin untuk dia repair badan kita. Dan yang terakhir sekali dari segi eating, makan, jadi pantang gula, pantang gandum. Yang keduanya, makan benda-benda yang lembut, banyakkan sayur, banyakkan sup. Suplemen yang saya cadangkan kepada tuan-tuan, pertama sekali adalah pati aloe vera. Dan lepas tu yang keduanya mungkin boleh ambil suplemen sayur, yang lain lah. Itu sebagai makanan tambahan lah, untuk buat tuan-tuan dan puan-puan. Dan maknanya kena
simpan juga stok kurma dan madu. Kalau betul-betul tiba-tiba rasa lapar kan, sebab kan kita ada fasting, kadang-kadang kita betul-betul rasa tiba-tiba rasa lapar, tak tahan ni kan. Kadang-kadang bila kita terus sangat lapar ni, kita akan makan apa saja, tapi kita nak supaya tak lapar, kita siapkanlah sikit madu dan sedikit kurma. Okey tuan-tuan, itu saja untuk hari ini. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.